KPM. Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bersama dengan saya Din untuk slot sukses SPM pada hari ini. Kita akan mempelajari mata pelajaran yang sangat-sangat menarik, pembinaan domestik tingkatan 5. Dan yang pastinya bukanlah saya mengajar. Kita ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Ya, itu dia guru kita pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu Akmal, selamat datang. Waalaikumsalam, terima kasih Din. Dari Bahau kan Cikgu kan? Ya, daripada Bahau. Datang ke sini dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Aida. Selamat datang Cikgu. Terima kasih kerana hadir pada hari ini, jauh juga dari Kedah datang pada hari ini. Dan Cikgu Akmal bawa geng, ada murid-murid juga pada hari ini? Ada geng, ya. Siapakah gerangannya? Okay, kita perkenalkan murid-murid cikgu daripada SKMK Bahau. Yang pertama kita ada Prem. Hai Prem. Hai. Yang kedua kita lepas tu kita ada Syamil. Hai Syamil. Lepas tu kita ada Kalai. Kalai, senyum sikit Kalai. Dia senyum. Yang ketiga kita ada Ravi Nesh. Hai Ravi. Wow, muka empat-empat ni ceria, tak sabar nak mempelajari topik kita pada hari ini. Semua muka-muka wajah cemerlang. InsyaAllah. Pembinaan domestik itu yang kita nak pelajari pada hari ini. Saya serahkan kepada cikgu. Apa je dalam pembinaan domestik ni yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, marikah kita belajar sama-sama apa yang kita nak belajar pada hari ini ya. Hari ini kita nak belajar mengenai pelan bangunan 2. Kenapa dia pelan bangunan 2? Sebab pelan bangunan 1 kita dah belajar dah hari tu. Makanya kita sambung dengan pelan bangunan 2. Apa yang ada dalam pelan bangunan 2 adalah mengenai lukisan sistem sanitasi dan pembentungan, dan yang kedua adalah lukisan elektrik. Dan setiap ini kita akan ada latihan, nota dan latihan untuk setiap sub dia, lukisan sistem sanitasi dan pembentungan, juga lukisan elektrik. So marilah kita pergi kepada lukisan sistem sanitasi dan pembentungan. So yang penting dalam lukisan ni adalah murid-murid dan Din, kita tengok saja lukisan, kita tahu dia lukisan apa. Itu yang paling penting. Okey. So lukisan sanitasi dan pembentungan. Apakah dia sanitasi dan pembentungan? Okey, merupakan satu aspek yang penting dalam pembinaan. Semua pembinaan, terutamanya rumah kediaman, dia mesti ada sistem sanitasi dan pembentungan. Apa dia? Dia adalah bertujuan untuk menjamin kebersihan dan keselesaan alam sekitar, kebersihan dan keselesaan awam. Okey, dalam sistem sanitasi pembentungan ni dia akan ambil dua perkara sebenarnya yang cikgu highlightkan di situ adalah air sisa dan air sisa najis. So mari kita tengok apakah air sisa. Air sisa itu adalah semua air. Air tahu dia air kan? Ni kan pelan air kan? Semua air yang kita ambil daripada sinki dan juga besen cuci, sinki dan juga bilik air yang shower tu. Bukan yang najis tu Yang najis tu kita panggil dia air sisa najis. Ini untuk yang kita mandi lah. Yang kita mandi tu ada sabun, ada shampoo semua tu. Okey. Tu nama dia air sisa. Air sisa najis senang je sebab yang datang daripada tandas itu, sama ada tandas cangkung ke, tandas duduk, kita panggil dia air sisa najis. Dan itu dalam pembentungan. Okey, semua air yang kita kumpulkan ni kita pergi mana? Adakah kita direct buang? Tidak, kita tak direct buang. So semua air sisa dan air najis akan disalurkan ke pipe yang dialihkan ke tangki septik. So tengok dalam kita punya lukisan ni, tangki septik ni dekat mana? Kat sini. Ni tangki septik. Ni dalam rumah kita adik, ni rumah kita ni. Okey, kakak kat sini, ni ni tangki septik ni. Itulah tangki septik kita lah. Okey, gitu. Alright, so seterusnya kita pergi lekapan sanitari.
tak boleh lari kita daripada bercerita pasal pembentungan ni. Apakah lekapan-lekapan ni? Kita cerita pasal apa yang ada dalam rumah kita lah, yang kita selalu tengok hari-hari. InsyaAllah kita tengok hari-hari kan, Din? Mestilah kan? Mesti dah tengok hari-hari. Okey. Lekapan sanitari terdiri daripada dua. Okey, murid ada dua, ingat. Lekapan najis dengan lekapan air sisa. First adalah najis, nombor adalah air sisa. Okey, dan lekapan najis ni ada alatan dia, dan lekapan air sisa ni ada alatan dia. Okey, lekapan najis ni macam kita semua, insya-Allah semua rumah ada lah kat Malaysia ni. Kita ada tandas cangkung, kita ada tandas duduk, dan kita ada urinal. Tapi urinal ni kat rumah macam tak adalah. Selalu kat shopping kompleks ke, dekat bangunan-bangunan besar, okey, dekat tandas-tandas awam kita ada urinal. Mana urinal ni urinal. Okey, ini adalah tandas duduk dan adalah tandas cangkung beserta dengan dia punya tangki dia sekali lah. Okey, seterusnya adalah lekapan air sisa. Kita ingat air sisa ni air yang datang daripada bilik air selain daripada najis, dan juga dia adalah air yang datang daripada dapur rumah kita. Yang kita mandi dengan dapur, yang kita cuci tangan itu namanya adalah lekapan air sisa. Okey, yang kita ni dulang pancuran atau mandian ni, kalau rumah kita ada pancuran ataupun shower, yang bawah, dulang yang bawah itu air dia kita tangkap, right? So kita panggil dia adalah dulang pancuran. Kalau kita duduk hotel selalu ada ni. Ada. Ya, dekat kan? rumah jarang-jarang ada. Ya, rumah cikgu ada. Okey, lepas tu kita ada tak mandi ni, rumah cikgu pun ada juga ni. Begitu. Okay. Macam hotel rumah cikgu. Ya, begitulah kan. Lepas tu besen cuci dan sinki. Suka cikgu ingatkan bahawa besen cuci dan sinki adalah dua perkara berbeza. Sinki ni berada di dapur. Okay, kita basuh sayur, kita basuh ikan, basuh pinggan, itu namanya sinki. Besen cuci selalunya berada dalam bilik air dan juga ruang makan. So bezakan murid, apa beza besen cuci dan juga sinki, kerana kalau salah tempat dia tidak boleh ada markah dalam soalan. Okey. So kat sini apa yang penting adalah murid tengok apakah nama alat, apakah alatan dia, dan tahu dia di mana, dan dia kategori apa, sama ada dia lekapan najis ataupun lekapan air sisa. Dan seterusnya, ni tafsiran lukisan susu atur sistem sanitasi dan pembentungan. Ni kita tengok lukisan ni, first yang kita tengok adalah kita boleh tahu di manakah satu air sisa najis dan mana satu air sisa sebab kita tahu najis ini datang daripada tandas. So kita tengok simbol tandas, kita tahu okey, ini adalah air sisa, air sisa najis, ini air sisa najis. Air sisa datang daripada besen cuci dan juga sinki. Ni sinki, ini adalah besen cuci. Okey, so kita tahu, kita tengok kat sini bahawa aliran air sisa najis first dia akan pergi ke tandas 21 dan bertamu dengan tandas 2 dan pergi tangki septik dan akhirnya pergi roji lawatan dan akhirnya kumbahan. Dan air sisa dia tak pergi, dia ada aliran yang berbeza, dia daripada, dan dia akan pergi longkang dan dia akan pergi pembentuk. Murid boleh tengok dia punya anak panah ni ke mana dia pergi. Okey, dia tak berkongsi laluan dia ada laluan yang berbeza untuk air-air tersebutlah. Seterusnya murid, ni senang dah soalan. Cikgu dah terangkan mengenai air lekapan untuk air sisa dan air najis. So boleh kita jawab soalan. Raja menunjukkan sistem sanitasi pembentungan sebuah rumah kediaman. Rumah kita. So boleh senaraikan apakah itu A? Siapa boleh jawab? Boleh saya nak Kalai jawab. Kalai, apakah itu A, Kalai? Buka mikrofon dulu, Kalai. Buka dulu mic. Okey, buka mikrofon. Apakah dia? A adalah apa? Okey. Okey, dia adalah A adalah sinki. Kalai nombor 2, B pula. B adalah apa, Kalai? Tak mandi. Betul. A adalah sinki. Di situ adalah kita ada yang B, kita ada tak mandi yang rumah cikgu ada tadi tu. Okey, Syamil, boleh cikgu bagi tahu yang ketiga tu apa, Syamil? Syamil? C, tandas duduk. Tandas duduk, betul. Tandas duduk. Dia adalah tandas duduk. Prem, boleh bagi tahu cikgu yang D tu apa? Tandas cangkung. Betul. Tandas cangkung, dan E biar cikgu jawablah. E adalah tangki septik. Ya, ini adalah
sistem sanitasi dan lekapan dia yang ada dalam rumah kediaman. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ni senang ni. Boleh bagi tahu saya, Rajah menunjukkan alat lekapan sanitari. Pilih dan tulis alat lekapan sanitari mengikut kategori yang betul. Tadi kita belajar kategori dia kan? Ada lekapan najis dengan lekapan air sisa kan? Okey, so seorang satu. Syamil, yang pertama apa Syamil? Lekapan najis yang mana? Yang D. D ni nama dia apa? Urinal kan nama dia? Urinal, betul. D. Okey, yang kedua Kalai, boleh bagi tahu cikgu lekapan najis yang kedua? Yang A tu. A tu apa? Tandas cangkung. Okey, yang seterusnya boleh bagi tahu saya Ravi, lekapan air sisa. Jawapan dia apa? B. B, betul? Betul. B tu adalah tak mandi. Dan yang last kali Prem, boleh bagi jawapan pada cikgu Prem? Satu lagi? C. C tu apa Prem? Sinki. No, it's not sinki. Apa tu? Besen cuci. Ya, besen cuci. Okey, ni tak ada orang basuh ayam kat sini ni Prem. Dia basuh tangan tu. So dia adalah besen cuci. So bila pelajar tahu dia punya rupa dan fungsi, maka soalan kategori seperti ini murid boleh jawablah dengan baik. Okey. Okey, seterusnya ini dia ada nampak macam susah, sebenarnya dia agak senang juga. Aliran air sisa najis ni, cuba bagi tahu cikgu. Aliran air sisa najis ni daripada mana dia pergi mana? Siapa nak jawab? Boleh saya Syamil jawab pertama. Aliran air sisa najis. Tandas 1 ke tandas 2. Okey, jap. Dah sabar. Tandas 1 ke tandas 2. Lepas tu dia pergi mana? Tandas 2 ke tangki septik loji rawatan kumbahan. Okey, dia pergi tangki septik. Lepas tu dia pergi rawatan kumbahan. Betul tak? Jom kita tengok. Ya, betul. Tandas 1 ke tandas 2. Lepas tu dia pergi tangki septik. Dan akhirnya dia pergi loji rawatan kumbahan. Okey, seterusnya. Aliran air sisa. Aliran air sisa ni adalah air yang datang daripada dapur dan bilik air rumah kita yang bukan najis. Okey. So kita tahu daripada diagram ni ataupun daripada gambar Rajah ni, kita nak tahu dari mana air tu, dari mana dia datang, daripada mana dan ke mana akhirnya dia pergi. Boleh bagi saya Ravi, jawapannya Ravi untuk aliran air sisa? Sinki atau besen cuci. Okey, sinki dapur. Sinki Sinki. Lepas tu besen cuci. Lepas tu pergi mana Ravi? Ke longkang. Pergi longkang. Okey, dia pergi longkang. Lepas tu? Lepas tu pembentung. Dia pergi pembentung. Betul tak? Bagi tengok jawapan Ravi. Okey, betul. Sinki atau besen cuci daripada yang bukan air sisa. Dan dia pergi longkang rumah kita. Dan akhirnya dia pergi pembentung. So jawapannya ini ada satu markah, ini adalah satu markah. Betul murid. Okey. Di sini juga cikgu nak bagi tahu bahawa perbezaan dari mana kalau air sisa najis ni dari mana sampai dan dekat rumah kita. Rumah kita dia sampai tangki septik sahaja. Okey, setiap rumah kita ada tangki septik yang belakang rumah yang dalam bentuk konkrit nampak segi tu. Tu dia ada dalam tu tangki septik. Dan semua air najis dia akan pergi tandas ke, kalau ada 5 tandas macam rumah cikgu, so semua 5 tandas tu akan pergi ke tangki septik dan dia terkumpul di situ dan nanti kita akan panggil pihak-pihak berwajib dan dia akan diproses dan akhirnya diproses di loji rawatan kumbahan. Berbeza pula dengan air sisa biasa, pergi ke longkang, pembentung dan rumah kita sampai sini. Okey. Pembentung ini dia akan dirawat dan akhirnya akan dilepaskan ke sungai. Untuk apa? Kenapa kita buat macam tu? Untuk keselesaan awam, keselamatan dan kesihatan awam. Din, itu. Okey, tak boleh sebenarnya nak buang suka hati je cikgu ya. Ya, memang tak boleh. Ada peraturan-peraturan dia, Din. Kan, tambah-tambah kalau macam rumah cikgu 5 tandas tu, kalau suka hati je buang, rosaklah alam sekitar kita. Betul, Din. Okey, ada banyak sebenarnya yang kita boleh pelajari untuk sesi ni tadi, kan termasuklah beza di antara besen cuci dan juga sinki. Ya, betul. Baru saya tahu sebenarnya ada perbezaan terma tu. Jangan keliru murid-murid. Dan kita berhenti rehat dulu terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Ya, terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Nur Akmal. Dan untuk sukses SPM 2022, mata pelajaran pada hari ini pembinaan domestik tingkatan 5. Sangat-sangat menarik mata pelajaran ini dan saya teruskan berikan kepada cikgu. Silakan cikgu. Terima kasih Din. Seterusnya kita akan belajar mengenai jenis lukisan elektrik. Lukisan elektrik ada bagi kepada 3, lukisan skematik, lukisan pendawaian dan pelan bentangan. Mari kita tengok apakah masuk ketiga-tiga ni. Alright. Secara keseluruhannya, plus lukisan skematik merupakan lukisan yang dia letak simbol piawai komponen dan dia menceritakan tentang keseluruhan sistem lita pendawaian itulah. Seterusnya, apakah lukisan pendawaian? Lukisan pendawaian pula adalah menunjukkan bentuk laluan dan sambungan satu lita pada kedudukan dan pendawaian sebenar. Tetapi yang paling penting apa dah Din dan murid-murid, bahawa lukisan pendawaian ini tujuannya adalah untuk mengesan kerosakan lita elektrik. Bila berlaku kerosakan sesuatu sistem elektrik, kita akan buka lukisan pendawaian ni dan tengok dan menjadi rujukan kepada untuk membetulkan apa yang rosak itulah Din. Okey. Seterusnya, yang paling penting yang kita nak belajar hari ini adalah pelan bentangan. Pelan bentangan ini adalah pelan bangunan yang dilukiskan dengan simbol-simbol piawai alat elektrik. Dan dia terbagi kepada 2. Pelan bentangan domestik. Dan domestik ini maksudnya rumah kediaman kita. Ya, apa yang ada dalam rumah kita. Dan pelan bentangan industri, maksudnya kilang-kilang, pejabat. Dia menggunakan alat elektrik yang besar-besar lah. Berbalik kepada pelan bentangan domestik, kita boleh tengok bahawa setiap ruang ini akan ada simbol-simbol tertentu yang simbol-simbol ini biasa kita tengok di rumah kediaman. Simbol-simbol ni Din, untuk pengetahuan Din, murid-murid kita ni dah belajar dah masa tingkatan 4. Wah, setahun yang lepas dah. Ya, so dia tahu apakah ini dan apakah ini. Sebab tu nak mentafsirkan bentangan domestik. So seterusnya, kita tengok soalan-soalan yang senang macam ini. Raja menunjukkan sejenis lukisan elektrik. Tandakan pada jenis lukisan elektrik tersebut. Ini senang sangatlah, bagi cikgu jawab kan. So ini walaupun senang, dia membawa kepada satu markah. Satu markah juga kan Din? Betul. Tandakan satu. Apakah jenis dia? Kita tengok. Kita sebagai pelajar pembinaan, kita tahu. Kita tahu pelan apa. So di sana pelan lukisan pelan pendawaian. Tengok tak, pendawaian sebab apa dia ada elektrod bumi tu. Tak apa. Alright, seterusnya. Cikgu dah cakap tadi kan, lukisan pendawaian ada fungsi dia. So apakah fungsi dia? Tandakan right pada fungsi lukisan tersebut dan tak pada bukan lukisan pada fungsi dia. Menunjukkan bilangan sebenar dawai yang digunakan. Betul. Membolehkan pengesanan dalam kerosakan lita. Betul. Menjadi rujukan untuk kerja-kerja pembaikan lita. Betul. Itu tujuan utama dia murid. Dan yang bukan adalah menjadi rujukan untuk lekapan elektrik. Kalau saya tadi cikgu, saya terus betul juga tadi tu. Tak boleh. Mesti ada yang salah. Soalan dia tak trik kita kan. Lekapan elektrik itu dia mestilah daripada pelan bentangan. Cikgu dah cakap tadi kan? Yang sebenarnya yang penting adalah ini. Ini. Mentafsir lukisan ini. Raja menunjukkan pelan bentangan bilik tidur. Tuliskan butiran alat tambah dan alat lengkap yang terdapat dalam bilik. Ini yang penting sebenarnya sebab dia menguji murid mengenai simbol dan kedudukan dia. Boleh bagi saya jawapan, Syamil, apakah A, alat tambah dan alat lengkap tersebut? Syamil? Syamil. Ia adalah soket. Betul ke soket? Tengok A mana? Ya, betul. Dia adalah soket. Soket tu mana ya, Din? Ya, sini adalah soket ya, Din. Yang kedua, boleh Kalai. Kalai bagi cikgu, apakah jawapan untuk B? B itu apa? Simbol apa B? Itu penyaman udara. Ya, B adalah penyaman udara. Di kat sini. Ini adalah penyaman udara. B, AC. So dia sebenarnya AC. AC mudah sikit lah, aircon. Aircon kan. Dia penyaman udara rumah cikgu juga ada juga tu. Seterusnya, boleh bagi saya tahu Ravi, apakah yang C Ravi? C itu apa?
Lampu pendaflar bulat. Lampu panda floor bulat. Nur macam cikgu tak ada lampu panda floor bulat. Maaf Cikgu punya yang panjang ke cikgu? Ya, cikgu punya yang biasa yang panjang. biasa panjang. Panda floor je. Tapi cikgu kalau dia jawab lampu panda floor je? Salah. Sebab Okey. bulat dan juga lampu panda floor kembar atau tunggal dia ada simbol yang berbeza. Okey. Seterusnya yang belum jawab Prem kan? Prem boleh jawab. Yang D tu apa Prem? Boleh beritahu cikgu D tu apa? Kipas siling. Kipas siling. Rumah cikgu aircon semua, tak ada kipas siling. Okey. Semua aircon. So, ni adalah kipas siling. Alright, ini betul. Setiap satu ini membawa satu markah. Ni jawapan 4 markah. 4 markah. So, penting bagi murid untuk mengetahui simbol tu apa. Okey, terutamanya simbol-simbol yang kita biasa tengok dekat rumah kita. Cikgu susah sikitlah sebab kipas siling tak ada. Mungkin cikgu tak dapat jawab yang itulah kan. Macam mana tu cikgu? Okey. Seterusnya, macam ni. Ini juga salah satu soalan untuk kita mentafsir lukisan bentangan elektrik. Okey, pisau bentangan elektrik. Ruang tamu, mana ruang tamu? Ruang tamu di situ. Ada apa tu? Dia kata ada kipas siling dan papan fuse agihan. So, kipas siling ada berapa kat situ? Prem? 1. 1, betul. Betul ada 1. Fuse agihan ada berapa Prem? 1 je. 1 juga. Ya, mana papan fuse agihan? Ya, inilah papan fuse agihan. Okey, dekat dinding tu cikgu Ya, dan itu adalah kipas. Okey, seterusnya dapur. Dapur. Mana dapur? Mana dapur? Sini dapur. Okey, Kalai, dapur dia ada, kata ada lampu pendaftar kembar. Kembar tadi kan? Kembar. Ada berapa lampu pendaftar kembar tu Kalai? Ada 1. 1. Okey, 1. Okey, betul ada 1? Betul. Seterusnya, boleh tak kalau nak bilik air 1? Ni skip sikit Bilik air 1 Kalai. Bilik air 1 kat mana? Bilik air 1 di sini. Poin pemanas air ada berapa? Kira. 1 juga. Betul, cikgu skip. Okey, mana poin pemanas air ni? Pemanas air maksudnya dia water heater itu. Maksudnya rumah cikgu ada tu. Maksud cikgu ada berapa? 6? 5 bilik air 5 tadi. Oh, ya, lari lebih pula. Okey. Seterusnya, Ravi, untuk dapur, kipas dinding ada berapa? 1 cikgu. Okey, kipas dinding ada 1. Dapur, kipas dinding which one? Okey, inilah kipas dinding. Ni rumah cikgu tak ada ni. Oh, yang tu cikgu Ya, itu simbol dia di dinding. Okey. Kipas exhaust ada berapa Prem dekat dapur? 1. 1. Okey, kipas exhaust mana? Ni dia. Ni bentuk kipas dia. exhaust tu dia macam kipas siling tapi kecil sikit. Kecil. Lepas tu bilah dia pun tak lain daripada kipas ni. Okey. Lepas tu last sekali adalah lampu globe. Lampu globe ada berapa di bilik air 1, Syamil? Ada 1. Okey, lampu globe ada 1. Semuanya ada 1 lampu globe di bilik air. Okey, belah ini dia lampu globe. Untuk soalan seperti ini, kita mesti tahu mengenai ruang, di manakah ruang tersebut, alat tambah, simbol piawai kena tahu dan jangan salah kira bilangan dia. Yang paling penting adalah lampu kita mesti tahu sebab hari-hari kita tengok dekat rumah. Lepas tu yang jarang-jarang kita tengok poin pemanas air, tapi yang ini dia boleh berada di ruang rumah kediaman. So simbolnya kita kena tahu. Kipas tak berkompromi, mesti kena tahu. Sama ada di kipas siling, kipas dinding ataupun kipas exhaust. Seterusnya, perkara-perkara yang rumah memang ada bila ada elektrik adalah papan fuse agihan, di mana papan fuse agihan ini dia mesti selalunya berada di ruang tamu di hadapan pintu. Fuse agihan 4 segi je. Kita mesti ingat dia punya simbol. Dan mesti selalunya rumah 1 tingkat 1. Rumah cikgu 2 tingkat ada 2. Atas 1, bawah 1. Okey, ada 2. Tapi untuk pelan ni dia 1. Kena tengok betul-betul. Walaupun rupanya hanya 4 segi biasa saja, dia memainkan peranan yang penting dalam sebuah rumah kediaman. Seterusnya, lampu. Ada banyak lampu pendaftar. Lampu pendaftar ada 2. 1 kembar, 1 tunggal. So macam mana dia punya simbol kita kena tahu dan kira dengan betul untuk setiap ruang yang ada. Okey, ini hanya latihan. Tetapi kalau peperiksaan dia mungkin boleh jadi banyak 10. Makanya kita kena ambil masa dan kira satu-satu untuk mendapat markah yang penuh. Ini soalan senang sebab dia tak suruh kita lukis. Dia suruh tengok, faham dan kira sahaja, Din.
Okey, kalau ingat simbol tu, boleh skor lah ni. Ya, boleh. Mesti boleh. InsyaAllah boleh. Okey, harap manfaat murid-murid. Ingat memori simbol tu semua. Dan kita berhenti rehat dulu. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada murid-murid yang cemerlang terus menonton Didik TV KPM untuk sukses SPM 2022. Mata pelajaran pada hari ini, pembinaan domestik tingkatan 5 dan ada murid-murid tingkatan 5 juga yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan seterusnya kepada Cikgu Nur Akmal, apa yang kita nak pelajari untuk segmen kali ini? Untuk segmen kali ini, kita akan belajar mengenai pelan lantai yang akan ada simbol-simbol pelawai elektrik. Okey, marilah kita tengok bagaimanakah soalan dia. Okey. Rajah soalan ni, Rajah menunjukkan pelan lantai. Adik, ni pelan lantai kosong sebuah rumah kediaman. Rumah. Kita ingat dia rumah. Lukis lah. Soalan dia suruh kita lukis. Lukis simbol alat lengkap daripada pelan lantai tersebut berpandukan jadual alat lengkap. Macam ni. So maksudnya kat sini dia punya kemahiran adalah kemahiran membaca pelan lantai dan mengingat simbol dan letak di tempat yang betul dan bilangan yang betul. Okey, ruang tamu. Ruang tamu mana ruang tamu? Ruang tamu di sini, ruang tamu. Dia nak apa? Dia ada nak 2 lampu pendaflor. Dia tak cakap pendaflor kembar, bulat ataupun tunggal. Kalau cikgu jawab, cikgu nak, kita buat yang senang-senang je. Lampu pendaflor tunggal. Dia nak 2. Makanya kalau cikgu akan lukis di sini 1. Boleh tak kat sini tak? 2. Nanti sini je terang, sini tak terang. Dekat sangat pula. Bersesuaian. Makanya kita tak 1 lagi dekat sini, 2 lampu pendaflor tunggal dan 1 kipas siling. Macam mana kipas siling selalu kat tepi ke? Kat tengah? Kat tengah. Makanya kita buat macam mana? Kipas siling macam ni. Ini adalah kipas siling punya simbol. Okay. Kita dah dapat 3 markah kat sini. Senang kan, Din? 3 markah dah dapat kan? Okay. Seterusnya kita pergi ruang keluarga. Mana ruang keluarga? Ruang keluarga kat sini. Okay. Ruang keluarga. Dia nak apa? Dia nak lampu cendelia. Ni rumah cikgu ada juga ni. Lampu cendelia. Okay? Macam mana kita nak lampu cendelia? Lampu cendelia selalunya berada di tengah-tengah ruang. Makanya kita buat macam mana lampu cendelia dia susah sikit. Dia punya simbol. Cikgu ajar. Kita buat satu cross yang besar. Lepas tu kita buat little cross kat tepi. Okey. Lepas tu cross yang besar tu kita bulat yang besar. Bulat yang besar, bulat yang besar, bulat yang besar, bulat yang besar. Dan cross yang kecil kita buat bulat kecil je. Okey, begitu. So itu adalah cendelia untuk ruang keluarga. Betul lah. Okey, seterusnya bilik air. Bilik air. Oh, sini adalah bilik air. Dia nak 1 lampu glob. Lampu glob tu lampu yang macam bentuk pear tu. Ya, bentuk pear tu. Okey. So dia nak 1 lampu glob. Lampu glob macam mana simbol dia? Simbol dia kita kena ingat. Simbol dia ini begini 1. Dia cross 1. Itulah simbol dia. Ini pun kena letak dekat tengah-tengah bilik air juga tu boleh. Kalau Din suka rumah Din hanya kat situ je terang, sini gelap pun boleh juga. Rumah Din kan bergantung kepada tuan rumah macam tu. Okey. Bilik air ada 1 lampu glob. Okey, settle. Dapur. Mana dapur? Kita ada 1 lampu pendaflor bulat. Okey. Lampu. Saya dah cakap banyak kali, lampu lah perkara yang kita kena sentiasa tahu macam mana simbol dia. Kita ada banyak lampu pendaflor. Ada 3 jenis. Lampu glob. Okey. Dan lampu cendelia. Kita dah belajar 3. Lampu pendaflor bulat. Okey. Kat mana? Kat dapur. Macam mana style dia? Adakah dia bulat juga? Betul, namanya bulat, dia mesti bulat. Tapi adakah dia cross macam ni? Tidak. Dia berada dalam satu kotak. Macam tu. Begitu. Tapi tak apalah bulat kan? Okey, dia macam ni. Kalau boleh di kotak. Dalam kotak dia ada bulatan. Macam itulah. Lampu pendaflor bulat. Seterusnya bilik tidur 2. Kita nak ada kipas dinding. Kipas dinding dia mesti melekat kat dinding. Okey, letak dia dekat tengah-tengah. Tak boleh. Namanya kipas dinding. Dia mesti melekat dekat dinding. So macam mana dia kipas dinding? Kipas dia begini. Lepas tu dia ada 3 segi. 3 segi. Kalau cikgu nak besarkan Adin macam ni. Lepas tu dia ada 3 segi. Dia ada 3 segi macam tu. Ni bilah dia lah. Ini dia melekat. Ni kat dinding. Ini adalah simbol bagi kipas dinding. Okey, apa yang cikgu nak ingatkan untuk soalan seperti ni? 1, kita mesti lukis menggunakan pembaris.
Oh, tak boleh kalau tak ada lupa bawa pembaris cikgu macam mana? Tidak, sila pakailah pembaris. Okey. Dan kedua, mesti guna pensel. Jangan guna pen. Okey. Guna pensel. Lukisan kita mesti guna pensel. Pen hitam pun tak boleh cikgu Tidak boleh, dia kena pensel. Sama ada pensel kayu ke, pensel buluh ke, yang penting mesti pensel. Okey. Seperti yang cikgu selalu ingatkan, simbol kena ingat. Terutamanya yang biasa-biasa kita tengok. Ini cikgu bagi yang simbol biasa-biasa je ni. Kalau cikgu kata simbol antena TV, simbol TV, macam mana? Itu yang lain-lain. Tapi ini cikgu bagi yang biasa-biasa kita tengok. Okey murid, kat sini cikgu ingatkan selagi sila ingat simbol yang biasa-biasa. Yang ni yang luar biasa, cikgu hanya bagi Cik Lelia saja. Yang lain biasa-biasa. Okey. Seterusnya, ini adalah soalan bahagian B. Bahagian B, sebab pelajar lukis apa yang dia beri. Bahagian B. Okey. Bahagian B, yang ini bernilai 1, 2, sebenarnya sepatutnya dia 10 markah lah. Tapi sebab cikgu bagi dia sikit je, jadi sikit lah kan. Kalau 10 markah, dia akan uji macam-macam simbol. So, macam-macam simbol kita kena ingat. Okey. Seterusnya. Banyak tu. Ya. Seterusnya soalan untuk air sisa. Air sisa. Senaraikan 2 alat lekap sanitasi air sisa. Boleh bagi saya soalan, bagi jawapan, Syamil. 2 alat lekap sanitasi untuk air sisa. Air sisa ni adalah air. Okey, kita biar Syamil jawab dulu. Apakah air sisa? Syamil, jawapannya. 1, besen cuci. Besen cuci. Satu lagi. Sinki. Okey. Cikgu ingatkan bahawa air sisa ini adalah air datang daripada dapur yang kita masak dan juga daripada bilik air yang bukan air najis. Okey, itu namanya air sisa. So, 2 alat lekap ni adalah 2 alat yang kita tangkap air tersebut. So, air ni adalah besen cuci dan sinki. Dijawab macam itulah untuk tengok, untuk berpandukan gambar rajah yang sana. Okey. Tengok. Soalan seterusnya. Tuliskan destinasi akhir bagi air sisa najis dalam rumah kediaman. Ni soalan dah susah sikit. Ni bahagian B. Dia kena fikir sikit. Okey. Tuliskan destinasi akhir bagi air sisa najis dalam rumah kediaman. Akhir. Maksudnya dia berakhir. Mesti dia ada berakhir, betul? Tapi dalam rumah kediaman kita sahaja. Boleh bagi saya jawapan, Kalai, apakah jawapan dia? Destinasi akhir bagi air sisa najis dalam rumah kediaman. Tengok betul-betul gambar. Ya. Tangki septik. Betul? Ya. Sebab kita tahu daripada lukisan ini, yang sampai sini sahaja adalah rumah kita. Sini. Okey. So, setiap rumah kita akan ada tangki septik. Semua air najis dalam rumah kita akan pergi ke tangki septik. Okey. Seterusnya. Ni soalan kebat lah. Soalan kebat. Pada satu hari, selepas menggunakan tanda satu, anda guna tanda satu. Lepas tu, mengepam tandas tersebut, dapati air itu tak turun seperti yang sepatutnya. Pada pendapat anda, mengapa perkara itu berlaku? Prem, boleh bagi tahu cikgu, rasa-rasanya kenapa perkara itu? Kenapa air tak turun? Memang air dari... Kenapa, Prem? Mesti ada pengalaman dekat rumah ni. Saluran tanda satu tersumbat. Saluran tanda satu tersumbat. Okey, tanda satu kat sini. So, adalah dia punya saluran ini semuanya tersumbat pun ada kemungkinan. Okey. Untuk pengetahuan dan murid-murid, ini merupakan soalan kebat. So, makanya soalan jawapan yang boleh diterima akal akan diterima. Prem cakap tadi, saluran tu tersumbat. Betul? 1, tersumbat. Okey, saluran tersumbat. Boleh tak kalau cikgu nak tanya sebab kedua? Kenapa bila kita pam tanda satu tu air tak turun? Saya boleh bagi jawapan lagi. Selain daripada saluran tanda satu tersumbat. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Syamil? Prem? Syamil? Prem? Ravi? Boleh jawab? Terfikir kenapa? Ni soalan kebat ni. Bila soalan kebat ni kita kena fikir. Kenapa? Yang logik. Ada sampah dalam tandas. Okey, Prem jawab sebab ada sampah dalam tandas tersebut. Dalam tandas tu maksudnya saluran tandas tu masih tersumbat lah, Prem. Masih jawapan yang sama, Prem. Ini jawapan kamu yang sama. Sama ada tandas ke, sama ada masa kita buat tu simen tersumbat ke, tapi poin dia masih tersumbat. Soalan seterusnya, kalau selain daripada tersumbat, apa dia? Kita tengok jawapan saluran lain dia. Cikgu Ya, lain. Kita tengok saluran dia.
Okey, dia pergi kat sini, dia pergi. Lepas tu dia pergi kat sini. Apa yang boleh terjadi pada tangki septik tersebut? Apa yang boleh terjadi pada tangki septik tersebut? Okey, tak apalah. Biarlah cikgu. Cikgu jawab. Cikgu jawab. Siapa nak try jawab? Tak ada. Ravi. Tangki septik. Apanya Ravi? Ravi? Penuh tangki septik. Oh ya. Terima penuh. kasih Ravi. Ya. Jawapan yang seterusnya adalah tangki septik sudah penuh. Ya, betul Pernah terfikir tak kita, Din? Tanda tangki septik kita penuh kat rumah kita. So makanya ini adalah dua kemungkinan mengapa bila kita pump kita punya air tak turun. Okey, sini mengalami ini adalah satu soalan kebat yang dia memainkan daripada pengalaman. Okay, mungkin ada pengalaman yang kita buka tu tak tersumbat. Tapi bila kita follow ikut dia punya saluran, rupa-rupanya tandas tangki septik ni sudah penuh dan dia perlu dikosongkan. Kita panggil pihak berwajib dan kita perlu kosongkan. Maka murid-murid, ini adalah contoh soalan bahagian B untuk pelan sanitasi dan pembentungan. Okey, kalau kita jawab pump tu rosak, cikgu? Tapi dia kata air tu turun. Air tu kosong markah, salah. Ya, salah kosong markah. Dia tak berkaitan dengan pelan dan juga kerosakan dalam sistem sanitasi tersebut. Ya, jadi hati-hati murid-murid sewaktu menjawab soalan tu, kena fikir betul-betul. Okey? Dan kita berhenti rehat dulu, terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus menonton slot sukses SPM untuk mata pelajaran pembinaan domestik tingkatan 5 bersama dengan saya Din, dan juga ada 4 orang murid bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Syamik, kita ada Ravi, Kalai dan juga Prem, dan bersama dengan Cikgu Akmal. Kita nak mengulang kaji, nak tahu sekarang ni teknik-teknik menjawab soalan, sebab kalau salah teknik tak dapatlah markahnya, cikgu. Betul. Okey, silakan cikgu. Terima kasih, Din. Okey, murid-murid, sekarang kita akan tengok teknik-teknik untuk menjawab soalan. Kalau kita dapat soalan macam ni, kita kena tahu satu, daripada modul mana dia datang. Okey. Nombor 2, bahagian A ke bahagian B? Tapi kalau kita tengok ni, kita tahu dia bahagian A. Kenapa kita tahu dia bahagian A? Sebab dia dah bagi label dan bagi masukkan jawapan adalah bahagian A. Okey. Kat sini, apa yang cikgu nak tekankan adalah kamu satu ejaan mestilah betul. Okey, Singki ada G. Ada G Okey. Tak mandi. Boleh tak kalau cikgu letak tu tak mandi tu cakap bahasa Inggeris? Bathtub. Boleh tak jawab? Boleh dapat markah tak? Bathtub. Boleh tak, cikgu? Prem rasa boleh dapat markah tak? Bathtub. Markah kalau Prem letak bathtub kat sini. Bukannya tak mandi. Boleh tak, Prem? Boleh tak, Prem? Boleh. Ya, jawapannya boleh. Boleh. Sebab kita faham, pemeriksa faham apakah itu bathtub. Okey, tandas cangkung. Okey, kalau letak tandas saja, tak ada cangkung, betul ke salah? Salah. Ya, betul. Memang salah. Sebab kita ada dua. Kita perlu bezakan antara tandas duduk dan tandas cangkung. Ini adalah teknik untuk menjawab soalan melabel. Satu, kalau kita nak cakap bahasa Melayu, kita punya ejaan kena betul. Dan kalau kita nak cakap bahasa Inggeris, mesti betul juga. Okey? Dan kita boleh, kalau ada dua tandas, ada perkara tu tandas tu ada dua, kita kena bezakan antara tandas duduk dan tandas cangkung tu, kena bezakan. Kita tak boleh letak tandas semua tandas, tak boleh. Kalau letak toilet, toilet bahasa Inggeris cangkung apa? Squat toilet. Betul. Bukan salah. So that murid kena pastikan bahawa pemeriksa faham apa yang murid nak cuba sampaikan. Seterusnya, untuk soalan seperti ni. Soalan ni adalah bahagian B. Kita tengok saja, kita tahu di bahagian B sebab apa? Sebab dia meminta murid untuk mentafsir lukisan itu dengan secara mendalam, dengan melihat kita punya plan. Okey, untuk soalan ini, apa yang penting adalah dari mana dia datang? Daripada tandas 1 dan destinasi akhir dia mesti betul. Macam mana kita nak tahu? Senang je. Kita tengok dari mana dia datang, tengok anak panah dia pergi mana. Lalu pergi tangki septik.
Lepas tu, lalu dia pergi Tengkumbahan. So, daripada mana dia datang hingga akhir dia, kita mesti tahu. Dan betul. Itu adalah betul destinasi persinggahan dia dan akhirnya kita dapat markah. Begitu juga dengan aliran air sisa. Dari mana dia datang? Sinki dan besen cuci. Okey. Dan dia menuju, tengok. Dia pergi longkang. Lepas tu kita ikut dia pergi mana? Ikut dia pergi mana? Okay, itu adalah teknik untuk mendapat. Kalau, cikgu tanya, kalau kita letak sinki saja, besen cuci tak ada, boleh dapat markah tak? Boleh. Kalai, rasa-rasanya kalau kamu letak sinki saja, kamu tak letak besen atau besen cuci, boleh dapat markah tak rasanya, Kalai? Tak. Sebab apa? Sebab soalan berpandukan gambar rajah. Gambar rajah. Oh, so, kena ikut gambar rajah. Kena ikut gambar rajah. Kalau gambar rajah tak ada besen cuci, tak payah tulis besen cuci. Okay. Macam kita tahu, air sisa ni ada satu lagi, takungan shower, takungan pancuran. Dia tak ada tulis. Kita tak letak pula sinki atau besen cuci atau takungan shower, tak tulis. Macam tu dia berpandu kepada gambar rajah. Ini bahagian B, ya murid-murid. Kamu kena tulis berpandukan rajah dan betul arah awal dan destinasi akhir dia. Okay, seterusnya, untuk soalan ni tekniknya senang. Kamu mesti tahu apa yang kamu tengok. Tengok ni, apa yang kamu tengok ni kamu tahu. Ini adalah apa dan dia adalah untuk apa? Untuk lekapan najis ataupun lekapan air sisa. Dia orang kata, Din, tak kenal maka tak cinta. So, tak kenal ni apa ni tak tahu. So, soalan macam ni, walaupun nampak dia senang, tetapi dia boleh menyebabkan kita salah, dapat markah kosong. Okay. Sebab kita tak kenal dia. Okay. Kita kenal. Tapi kalau kenal tak tahu nama pun tak boleh kan, cikgu? Tak boleh. Tahu ni, tapi apa nama dia? Tak perlu, Din. Sebab kat sini dia kata, tulis A, B, C. Okay. So, A, B kat sini ke? C kat sini ke? So, tak perlu tu nama. Tak perlu pun. Ya, dia hanya perlu tuliskan dia punya alatan A, B, C dan sahaja. Itu maksudnya teknik yang seterusnya, murid. Jangan jadi macam Dan. Teknik seterusnya baca soalan dengan betul. Dia nak apa? Ya? Okey, seterusnya. Untuk soalan seperti ini, seterusnya adalah, okey, ni. Tengok baca soalan betul-betul. Berasa dia kena mengingatkan cikgu. Okey. Rajah menunjukkan sejenis lukisan. Tandakan betul sahaja pada jenis lukisan tersebut. Okey, so jawapannya begini. Ini saja lukisan pendawaian, betul. Tapi, boleh tak kalau murid letak pangkah, sini betul. Alamak. Boleh tak? Ravi, rasanya boleh tak Ravi? Kalau kamu jawab pangkah, betul pangkah. Boleh ke tak? Salah. Ya, tak boleh. Sebab kita kena tengok soalan apa yang dia nak. Dia kata, tandakan right sahaja pada jenis lukisan. Dia tak suruh kita pangkah-pangkah yang lain. Kalau pangkah, sia-sia saja. Kita tidak mengikut arahan soalan. Rugi. Ya, padahal kita tahu jawapan dia. Okey, yang seterusnya. Soalan macam ini. Ni ada lain pula. Tandakan right dan pangkah pada yang tak berkenaan. Okey. So, kita tahu jawapannya adalah betul dan salah. Tips dia adalah kita tak boleh, tak tahulah, kita main tanda je lah semua betul. Tak boleh, Dik. Tak boleh? Kosong markah. Tembak macam tak boleh juga. Sebab dia tak membenarkan pelajar menembak tu lah. Okey. Dia jaga murid. Apalah, kita buat salah pun tak boleh. Ini teknik dia. So, makanya kita kena, bila soalan diberi macam ini, bermaksud dia ada betul dan salah bagi soalan-soalan macam ni. Kita tak boleh main tembak aja, tak boleh. Tepat betul-betul juga. Ya, betul. Sama ada wrong or not macam tu. Tak boleh main. Sini tak boleh. Okey. Okey, macam ini pula. Rajah kat sini seperti biasa tadi, alat tambah dan lengkap. Yang tadi tu kita letak ABCBC je. Yang ini dia nak menguji nama dia. Okey, nama dia letak soket. Jadi songket. Salah. Ejaan mesti betul. Seterusnya, penyamak udara. Letak aircon. Betul boleh? Kata bathtub tadi, boleh. Dia masih boleh sebab dia adalah, kita faham, pemeriksa faham itu adalah penyaman udara. C adalah pendaflor bulat. Eja pendaflor ni tolong ya Dik. Tolong ya murid-murid. Supaya tahu pendaflor bulat. Lampu pendaflor saja. Salah. Lampu saja. Salah. So, dia kena lampu apa? Okey. Seterusnya, kipas sili. Kipas saja.
Salah. Dia mestilah kipas siling, kipas dinding, kipas exhaust dan sebagainya. Okey, cikgu. Maka adik-adik murid-murid, teknik menjawab mesti tahu dan kena ada. Walaupun nampak macam senang, Din, jangan sampai soalan senang tak dapat markah. Cikgu kata nampak macam senang. Nampak macam susah. Okey, cikgu. Kita cikgu bagi rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini. So, murid-murid dan murid-murid yang menonton, rumusannya adalah untuk kita skor bahagian pelan ni, satu, kita kena faham apa yang kita tengok. Apa yang kita tengok, sama ada dia pelan pipe, sama ada dia pelan sanitasi, pelan elektrik, pelan bentangan, kita kena tahu apa yang kita tengok. Seterusnya, kita kena tahu simbol-simbol yang ada. Itulah tujuan pelan sebenarnya, untuk menyenangkan. Janganlah ini merupakan pipe, tak. Tengok, oh itu pipe. Oh ini pipe apa? Oh ini adalah sanitasi, ini pembentungan, ini sinki, ini adalah besin cuci. Ini lampu, lampu apa? So makanya sebenarnya pelan ini adalah perkara untuk kita simpelkan ataupun kita ringkaskan apa yang berada dalam sebuah rumah kediaman. Makanya murid-murid, kita kena tahu apa yang kita tengok dan pastikan simbol-simbol itu sedang bermain di fikiran anda sehingga SPM nanti. Wow. Okey, cikgu, sedikit tips untuk murid-murid yang sedang menonton ketika ini, especially yang nak menduduki SPM. Ya, okey, sedikit tips murid-murid sekalian. Pesan cikgu seperti biasa, kita mesti mula study daripada sekarang. Okey, lepas tu dengar cikgu-cikgu buat kerja seperti biasa, ulang kaji pada sekarang, dan mana yang tak faham tolong tanya cikgu. Kami sangat berbesar hati untuk menolong murid-murid untuk mencapai kejayaan dalam SPM nanti. Ya, itu dia murid-murid. Dengar apa yang dikatakan oleh cikgu pada hari ini. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan syabas kepada murid yang menyertai kelas kita pada hari ini. Kita ada Syamir, kita ada Ravi, Kalai dan juga Prem. Dan terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Aida dan juga Cikgu Akmal yang bersama dengan kita pada hari belajar, memberikan penerangan kepada kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama, Din. Alright, dan teruskan menonton di DTV KPM. Bye-bye murid-murid.